Baik, Senin lalu Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kerajaan bersetuju mengekal dan tidak menaikkan kadar tol bagi 4 syarikat sehingga tamat konsesi melalui langkah penstrukturan semula syarikat-syarikat konsesi. Jadi apa manfaat jangka masa pendek dan panjang dengan mengekalkan harga tol? Bagaimana syarikat-syarikat ini distruktur semula? Dan bagaimana pula peranan syarikat amanat Lebuh Raya Rakyat ataupun ALR Berhad? Dan sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut Profesor Madya Dr. Yusof Saari, penganalisis ekonomi. Prof, sebelum kita nak bincangkan manfaat harga tol yang kekal pada kadar semasa, pertama sekali kita nak faham bagaimana sebenarnya struktur sedia ada konsesi Lebuh Raya ketika ini. Baik, Naila. Struktur Lebuh Raya yang ada sedia pada ketika ini adalah yang bersifat pada saya lihat bersifat kepada entiti perniagaan ataupun penuhnya swasta. Maksudnya kalau Lebuh Raya Kesas itu diuruskan sendiri oleh Kesas, kalau Lebuh Raya Stream diuruskan oleh Stream, ya. Sama juga Lebuh Raya Damansara Puchong diuruskan oleh syarikat LDP. Pengambil alih ini kalau secara prinsipnya bermakna bahawa syarikat-syarikat konsesi persendirian ini akan diuruskan oleh satu syarikat induk, ya. Kemungkinan saya tidak pasti strukturnya bagaimana, kan tidak ada perincian yang saya perolehi, tapi secara keseluruhannya saya membayangkan, ya, syarikat yang kata iaitu Amanat Lebuh Raya Rakyat Berhad ini ataupun ALR ini akan menjadikan beberapa, kalau saya faham ada 4 syarikat Lebuh Raya yang akan berada di bawahnya, dan kemungkinan pengambil alihan ini bermakna bahawa syarikat-syarikat individu tadi akan digabungkan di bawah syarikat induk dan tidak ada lagi individu. Mungkin juga penstrukturan ini juga bermakna bahawa ianya akan juga melibatkan penstrukturan semula kaki tangan dan juga takbir urus keseluruhan keempat Lebuh Raya ini. Dari segi perspektif ekonominya, kalau kita lihat penstrukturan ini dengan tidak ada kenaikan tol ini satu perkara yang sangat baik, ya, kerana kita mengetahui bahawa penstrukturan ini bermakna bahawa kita menjangkakan bahawa satu keadaan yang lebih produktif, keadaan yang lebih efisien kepada pengurusan Lebuh Raya yang akhirnya akan diterjemahkan kepada manfaat kepada pengguna, terutamanya kalau bagi kes, contoh kes, kalau mungkin kalau dahulu syarikat A bermasalah keuntungannya kos operasi yang tinggi, tapi ada syarikat B yang kos operasi yang lebih murah. Jadi penstrukturan ini bermakna bahawa timbal balik akan berlaku, yang mana yang mana kita akan dapati bahawa cash flow nanti akan lebih baiklah, di mana kalau ada persetujuan, ada kesatuan, penyatuan di antara syarikat A dan syarikat B, seperti contoh saya bagi tadi. Ya, Prof, itu mungkin manfaat dari sudut jangka masa pendek, tapi bagaimana pula dengan manfaat ekonomi jangka masa panjang apabila kerajaan tidak perlu lagi menanggung kos konsesi tol? Ada dua perspektif di sini, ya, Naila. Yang pertama, pastinya ia akan memberi manfaat kepada pengguna dan juga syarikat-syarikat ataupun perniagaan di luar sana, terutamanya perniagaan yang menggunakan perkhidmatan perhantarannya, kerana kos perhantaran adalah salah satunya bergantung kepada kos tol ataupun kos selain daripada kos minyak, kos tol juga mempengaruhi kos pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ini sekurang-kurangnya akan mengurangkan tekanan kepada perniagaan dan juga kepada pengguna. Dari perspektif yang kedua, kita dah faham selama ini apabila kerajaan, kita lihat banyak kes sebelum ini, ya, apabila kerajaan tidak meningkatkan kadar tol, kerajaan ada beberapa pilihan, iaitu sama ada membayar pampasan ataupun memanjangkan tempoh konsesi tol. Jadi dalam kes ini, ya, pastinya akan mengurangkan tekanan kepada fiskal kerajaan. Jadi kerajaan tidak perlu membayar pampasan. Pengambil alihan ini menandakan satu perkara yang baik. Tetapi ada satu sudut yang lain, yang penting juga kat sini kita nak memastikan bahawa
pengambil alihan ini dan juga apa yang dilakukan kerajaan ini tidak akan memberi kesan sebaliknya kepada kecekapan pengurusan lebuh raya. Kita mahukan kalau boleh kualiti yang lebih baik dan juga pengurusan yang lebih cekap berbanding dengan sebelum ini. Itu kita tidak mahu situasi yang mana kadar tol tidak naik ataupun kos pengurusan tol kita katakan tidak naik, tetapi kita tidak mahu yang mana kualiti akan menjadi sebaliknya. Kita tidak mahu keadaan itu berlaku. Kita kena mahu situasi yang lebih baik. Ya, Prof ada menyebut tentang dua perspektif. Satu daripadanya perspektif rakyat. Jadi melihat kepada situasi rakyat yang masih dalam proses pemulihan untuk membina kehidupan pasca pandemik, pasca bencana dan sebagainya. Mungkin Prof melihat ada keperluan untuk kerajaan mengkaji juga untuk mengurangkan kadar bayaran tol. Kalau saya sebagai pengguna dan juga sama saya sebagai penganalisis ekonomi, saya melihat apa yang Naila utarakan itu ada asasnya, ya. Kerana kalau kita lihat, ya, lebuh raya, kita memahami lebuh raya mengambil keuntungan daripada jumlah kenderaan yang memasuki lebuh raya. Daripada pendapatan tersebut digunakan untuk pengurusan dan takbir urus lebuh raya berkenaan. Tapi dalam keadaan ini kalau kita lihat, ya, kita boleh nampak dalam mata kasar kita bahawa carrying capacity ataupun capacity yang untuk sebuah lebuh raya itu untuk menampung kenderaan itu bagi pandangan saya sudah nampak ada lebihan. Itu maksudnya sudah melebihi kuota ataupun capacity yang sebenar. Dan ini menunjukkan secara tak langsung menunjukkan bahawa walaupun kadar itu tidak dinaikkan, tapi dengan bilangan kenderaan yang keluar masuk yang meningkat ini akan meningkatkan keuntungan kepada konsesi syarikat tol. Jadi pada pandangan saya, jika bilangan bertambah, tidak perlu pun untuk menaikkan kadar tol, kerana kita lihat kalau fungsi utama lebuh raya itu diwujudkan dan hilang untuk memudahkan perjalanan. Tetapi kalau perjalanan itu menjadi kurang cekap dengan jam yang panjang, masa yang diambil oleh pengguna lebih lama untuk sampai ke satu destinasi, dan beberapa masalah lain yang kerumitan yang timbul, bagi saya itu tidak boleh dipandang sepi. Prof, satu lagi perkara yang perlu kita ambil kira dalam jangka masa panjang juga adalah peranan syarikat ALR Berhad ini, yang mana seperti Prof kata, kecekapan dan kualiti itu juga perlu dititikberatkan. Dan kita lihat perincian perjanjian pengambil alihan ini masih belum jelas ketika ini. Apa Prof melihat persoalan yang perlu kita ketengahkan mengenai peranan syarikat ALR Berhad ini? Bagi pandangan saya, Nabila, jika LRR ini dapat menunjukkan bahawa mereka boleh beroperasi dengan kadar tu yang tidak perlu dinaikkan, dan juga mereka boleh mengekalkan ataupun menunjukkan kualiti yang lebih baik berbanding dengan sebelum. Bagi saya itu adalah penanda aras yang baik kepada kerajaan dan juga untuk bergerak ke hadapan. Maksudnya kalau itu berlaku, ya, dan kita ada apa yang kita boleh jangkakan, maka model yang sama mungkin boleh digunakan untuk pengambil alihan lebuh raya yang lain. Ya. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Yusof Saari, penganalisis ekonomi. Banyak yang boleh kita bincangkan mengenai penstrukturan semula syarikat-syarikat konsesi lebuh raya ini, tapi itu saja masa kita ada dan banyak lagi laporan. Selepas ini kita akan berhenti rehat seketika.